Maka apabila menghadirkan ia dalam hatinya akan nikmat syurga. Nikmat syurga tu, dia rasa di hati dia. Dan mengetahui akan bahawasanya luput ia dengan sebab riak. Maka dia tak akan dapat nikmat syurga itu. Sekiranya kalau dia riak ni, kalau orang yang sedang ni. Nescaya berpaling oleh hatinya daripada makhluk. Tak ada duk bahajat kepada makhluk sangat. Yang ni awal-awal pagi. Kadang-kadang tak pagi lagi. Mai dah rumah kita. Mai dah duk cakap dinding rumah kita. Bujaklah kita tak keluar senapang tembak. Pasal apa? Pasal ada satu ustaz kata, tengah-tengah malam kalau orang cakap dinding ada senapang tembak. Dia makhluk halus. Makhluk halus. Mai dah duk bahajat kepada manusia. Orang ni hina di sisi Allah Ta'ala. Padahal ketika itu yang kita kata dekat-dekat nak subuh waktu sahur itu doa mustajab. Kita ada Allah waktu tu. Sentiasa duk bahajat ke manusia. Bukan kata tak boleh nak minta bantuan, pertolongan. Ada kala dan ketikanya. Dan melimpah atasnya oleh cahaya ikhlas. Maksudnya apa? Orang yang tahu apabila adanya riak pada sisinya, maka dia luput dapat nikmat syurga. Maka sekali-kali dia tidak akan melakukan sifat riak yang terhina itu. Dan apa yang berlaku kepada dia melimpahkan atasnya oleh cahaya ikhlas, Allah Ta'ala akan bantu. Lapangkan dada dia, cerahkan hati dia, masukkan keikhlasan pada jiwa dia dan membantu akan dia oleh Allah Ta'ala dengan taufiknya. Di dalam surah An-Nahli ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq." Artinya apa yang ada di sisi kamu akan lenyap. Allah Ta'ala kata. Apa yang ada di sisi kamu akan musnah, akan hilang, akan lenyap. Dan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala akan kekal. Pahala Allah Ta'ala kekal. InsyaAllah nanti kita akan lihat betapa hebatnya, betapa banyaknya selama kita hidup yang Allah Ta'ala janjikan pahala. Tapi dengan duit ringgit ini, dia akan lenyap. Dia akan habis. Habis itu sama ada orang ambil cara elok, orang nak guna, anak dia, cucu dia nak guna, dia kena bawa keluar juga. Kenalah, mana boleh tak kena. Nafkah anak isteri, kena bawa keluar juga. Apa dia lagi? Atau orang ambil secara paksa, hang buat salah, denda, keluar duit. Ataupun dalam bentuk-bentuk yang Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala marah, maka adalah beberapa harta kita yang rosak, duit juga nak kena bawa keluar. Allah bagi nikmat beli kereta, pas kereta pula tak pergi ke masjid surau. Lencong kot lain. Pas Allah Ta'ala marah, tu rezeki daripada aku, pasal apa tak ingat ke aku. Adalah sama ada dia terbabah ke, ataupun orang lain kelanggar dia ke. Benda Allah Ta'ala nak buat. Tak ada siapa yang nak boleh halang. Duit jugalah nak kena bawa keluar, nak katak, nak sembok balik cat dan sebagainya. Apa tuan-tuan? Jadi kaitan dengan harta benda dunia ni, apa yang ada kat kita ni, contoh harta benda dunia, Allah kata apa? Yang fat. Dia akan habis punya. Tapi di sisi Allah Ta'ala, dia tak habis. InsyaAllah kalau kita pandai buat, dan kita sendiri pandai jaga, InsyaAllah dia tak habis. Tapi kalau pandai buat tak reti jaga, habis. Rajin semayang, rajin buat ibadat semua, dengki. Musnah kebajikan kita balik. Nampak? Itu tak pandai jaga. Dah saya pandai jaga. Kalau duit ringgit ni, kalau kita pandai jaga pun, bukan nak kekal kat kita. Mati, habislah anak-anak paraid. Tak ada duk ambil semua duit-duit ayah tu, keluar daripada bank apa semua, tahan dulu. Mayat ayah kami nanti dulu, ada 5 bank tak pi lagi.
Himpun-himpun, jolok-jolok tepi kandar dah. Tak ada. Tak ada. Dulu Cina ada ubat. Lah Cina pun guna duit palsu dah. Kan? Cina dulu tak apa cerdik. Cina lah tak ada lah. Saya masuk satu kedai kan. Saya kata you buat duit palsu nanti you kena tangkap lah. Tengoklah sungguh-sungguh. Duit macam mana yang nak kena tangkap. Ni buat apa duk jual banyak duit ni? Dia kata buat nak lapik minyak kami. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jelas pada ayat ini yang Allah Ta'ala habaq benda ini memang berlaku, memang kejadian, memang bukti nyata. Kan? Siapa yang boleh bawa duit kan, sampai kepada mati dia? Tu Ustaz, macam mana kita yang duit banyak ni? Guna duit yang sekarang ini untuk selamat, untuk selesa setelah mati. Macam mana cara nak buat? Banyakkan sedekah, banyakkan kita buat wakaf dan sebagainya. Yang nama dia iaitu jari sedekah jariyah. Suatu yang boleh menyambung pahala kita setelah mati. Orang yang duit banyak macam tu, bahagialah dia boleh buat macam tu. Orang yang tak ada macam mana Ustaz? Tak boleh buat benda lain lah. Buat benda lain. Kan? Kalau kata mereka boleh bersedekah, cara sedekah orang yang susah ini, berzikir, bertasbih, bertahmid, apa-apalah amalan. Sedekah ni luas. Kan? Paling kurang senyum. Ni dah duit tak ada. Senyum pun tak mau. Kan? Dia kata macam mana boleh sama nilai ke duit orang duk bagi banyak, saya tak ada, saya nak senyum saja. InsyaAllah lah. Sahaka Allah lah. Mana habis tahu? Dia sekali dia koyak pipi dia kan senyum, nilai dia 5 juta. Mana nak beritahu? Yang duk ulung pun tak tentu dapat pahala. Pasal apa? Pasal tidak ikhlas dan sebagainya. Baik. Dan ketahui olehmu akan bahawasanya setengah daripada ubat atau penawar yang menegah daripada datangnya riak itu bahawa engkau sembunyikan ibadat kamu, ibadat engkau, seperti menyembunyikan engkau akan kejahatan engkau. Kita buat jahat. Adakah kita nak habaq ke orang yang ada akai sempurna, siuman, kepala otak ni elok, kepala otak elok. Takkan habaq buat kejahatan nak biar. Tapi ada orang buat kejahatan dia habaq. Dia buat benda tak senonoh dia habaq. Dia kata apa? Dia kata ambo apa? Ambo apa? Macam orang kentut. Aku? Ada tak? Yang tu saya tak tahu. Tapi ada Ustaz, Saridua ni Ustaz. Allah, Ustaz macam tahu. Teruk tu perangai tak senonoh sungguh. Orang tak habaq benda macam tu. Mana habis tahu? Manusia ni dia tak serupa. Pelik-pelik pun timbul ni. Tapi dah habaq pula aku kentut. Ceritanya orang tu tak sihat lah. Tak sihat. Minta maaf lah. Kesian ke dia tak sihat. Sehujan selalu kot. Dia duduk kat mana rumah dia? Hampir sesat. Kau tiap-tiap hari duduk berenang ayak masuk ke otak. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Biasa umumnya manusia sihat itu kejahatan dia tak akan habaq. Tapi benda ini memang berlaku, sebab itu Nabi kata ada kalangan hamba Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala sukar memberi kemaafan kepada dia. Iaitu kalangan mereka yang mujaharah. Mujaharah, mujahirin. Bukan mujahidin. Ra, bukan dal. Mujahirin. Iaitu bila dia buat satu dosa atau kesalahan, dia bocorkan pula. Dia buat benda tu tak betul itu. Benda tu salah. Tapi tu habaq ke orang. Rupanya ada jenis tu. Maka di sisi Allah Ta'ala orang ni orang yang hina sungguh-sungguh. Kalau dia tidak bertaubat nasuha sungguh-sungguh. Dia kata taubat. Tak. Allah Ta'ala dia tak mau macam tu. Mau ada sifat. Ataupun kita kata ciri-ciri taubatan nasuha insyaAllah. Pasal apa? Pasal kesalahan ni bukan kata kecil, berat. Dia buat satu kesalahan, pergi dia cerita ke orang. Sedangkan aib itu Allah dah tutup. Lain kalau orang tahu, dia buat salah tu semua pakat tahu. Tak payah habaq, orang dah tahu. Tapi orang tak tahu. Dia buat, Allah tahu. Allah tutup aib.
Kita nak buka aib kita sendiri. Tengok, buka aib sendiri pun tak boleh. Apatah lagi kalau buka aib orang. Di akhir zaman ni dia seronok sungguh lah buka aib orang. Hati-hati tuan-tuan. Nanti habis melayang semua kebajikan kita. Kalau nak buat pun ingat senang ke kebajikan ni? Susah. Sengah-sengah orang. Lain kalau kuat iman dia senang. Kebajikan tak usah kata apa. Senang. Tapi kebanyakan kita nak buat ni susah. Nak buka Quran, baca juzuk-juzuk sampai khatam bukan senang. Dah lah kata susah, rasa susah nak buat kebajikan ni. Senang-senang pula kita nak hapuskan dia. Ni orang yang tidak siuman lah. Kan? Jadi sebab itu, ulama-ulama kata apa dia? Orang yang gila, orang yang apabila dia buat kebajikan tu salah satu ciri orang yang gila, dia buat kebajikan susah payah, dia mudah-mudah akan hilang kebajikan tersebut. Orang ni orang yang gila. Bukan orang gila yang saat dia gelak, saat renyih, duk cabut rumput, pada tidur atas jalan raya. Ada satu kali tu, saya bawa kereta ni, tengah-tengah line putih, dia tidur. Kalau kata ada bonggui sikit ke ada 4 segi macam tu, dia tidur, tak apalah juga. Dia ada relang-relang putih tepi ni, belah ni ada relang putih hitam tepi tu. Tak apa orang tahu lah, takkan orang nak rapat. Habislah kereta aku. Tidur kat situ, kiranya okey lah juga. Kan? Nak buat macam mana kalau tak sihat. Tapi ni lagi tak sihat. Dia tak kira. Tapi Ustaz, dia pandai juga Ustaz. Dia cari len putih tu. Kan? Tak bahaya ke? Tengok-tengok, oi, selamat untuk memotong. Pak, bagi dia. Kan? Tak apalah, yang tu kita, setengah kita kata apa, orang gila. Tapi tak. Istilah dalam agama, orang ni rajulun marid. Orang yang sakit. Allah uji ke dia, dia sebab syurga bagi dia. Kan? Jangan duk hina orang yang macam tu. Yang gila betul-betul ni, Allah bagi nikmat, dia salah guna nikmat. Ni orang yang gila. Dia kufur nikmat. Orang gila ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi